Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berada di perkampungan yang dulunya dipanggil sebagai Padan Aram ataupun Harran, yang menjadi tempat di mana berlakunya kisah Nabi-Nabi, termasuklah Nabi Ibrahim, yang mana kita semua tahu Nabi Ibrahim adalah Nabi yang merupakan Khalilullah Rahman, bahkan juga dipanggil dengan nama Abul Anbiya, bapa bagi sekalian Nabi. Jadi tuan-tuan, Namrus merupakan satu raja yang memerintah dunia dan dia merupakan pemerintah pada ketika itu. Namrus ataupun Namrud, dia merupakan satu orang yang mana kata ulama dia ni berkahwin dengan mak dia. Jadi mak dia ni anak putera raja. Nama mak dia Semiramis. Semiramis ni dikahwin dengan satu orang tempatan biasa. Hari pertama kahwin, besok lepas pagi suami dia telah meninggal dunia. Maksudnya dia tak tempoh masa yang lama dengan suami dia. Tapi dia tempoh yang sekejap tu telah tinggalkan benih zuriat. Maka kata ulama, daripada situ lahirlah dia Namrus ataupun Namrud. Satu orang budak yang membesar dengan begitu luar biasa kebijaksanaan dia. Bahkan hingga ke hari ini kita masih lagi menggunakan kaedah-kaedah yang disusun oleh Namrus. Contohnya apa? 1 minit ada 60 saat. 1 jam ada 60 minit. 360 darjah, 180 darjah. Itu semua Namrud yang susun. Dengan kebijaksanaan Allah bagi pada dia. Tapi tuan-tuan yang mulia, apa yang berlaku? Bila mak dia tengok, dia telah kahwin dengan dia. Jadi Semiramis ni satu yang kahwin dengan anak sendiri. Jadi bini kepada Namrud ni adalah mak dia sendiri. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku, Masya Allah, kemudiannya Namrud ni menjadi pemerintah dan menjadi pemerintah yang zalim. Sebabkan orang terlampau agungkan dia, dia rasa dia pandai sangat sehingga dia merasakan diri dia Tuhan dan memerintahkan orang untuk sembah dia. Jadi tuan-tuan, sebab itu kata ulama, Namrud dengan bini dia ni ataupun mak dia ni menjadi tokoh bagi penyembah Dajjal hingga hari kiamat, sehingga ke hari ini. Bahkan wajah-wajah Semiramis ini dipaparkan sehingga ke hari ini. Kalau kita tengok muka mak dia, ulama kata boleh tengok dekat stand Liberty. Itulah muka Semiramis. Juga tuan-tuan boleh tengok muka Semiramis di mana. Kalau tengok movie film, kalau kita tengok mula filem orang putih, akan ada gambar perempuan yang pegang obor tu. Colombia. Itulah muka Semiramis yang diabadikan oleh orang putih. Sebab mereka bangga dengan Semiramis ni. Kerana didik Namrud dengan jadi orang yang hebat. Dan juga kalau tengok Semiramis pada usia muda, ulama yang mengkaji kisah ini mengatakan bahawa tuan-tuan boleh tengok muka Semiramis masa muda di gambar Starbucks. Lambang Starbucks itu adalah gambar Semiramis masa muda. Dia tak bermaknalah tak boleh minum Starbucks, tapi nak bagi tahu bahawa gambar diabadikan di situ. Jadi tuan-tuan, Namrud pemerintah yang zalim. Apa yang berlaku? Kita tahu Nabi Ibrahim AS telah dakwah dia. Bagi tahu Allah menghidupkan, Allah mematikan. Dia telah keluarkan 2 orang daripada penjara. Kemudian seorang dibunuh, seorang dibebaskan. Dia kata dia juga menghidupkan dan mematikan. Ibrahim bagi tahu, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Ibrahim bagi tahu Allah ternaikkan mata sebelah timur hingga sebelah barat. Kalau dia berkuasa, dia tukar, dia tak berkuasa. Fa buhital ladzi kafar. Ada keramaian yang mana Nabi Ibrahim AS tak pergi keramaian tu, dan akhirnya Nabi Ibrahim telah pecahkan berhala-berhala yang disembah pada ketika itu. Bahkan yang paling besar kali mereka sembah siapa? Namrus lah pada ketika itu. Ulama berkata tempat tu di mana? Di Adi Yaman. Adi Yaman tu jarak daripada sini lebih kurang 80 km. Tempat mana berhala-berhala yang disembah oleh orang Padan Aram ni. Di situ tempat dia. Jarak dia agak jauh daripada sini, tapi orang zaman dulu badan dia besar, mungkin pergerakan agak cepat. Jadi tuan-tuan, Masya Allah, apa yang berlaku akhirnya, diringkaskan cerita seperti kita tahu, Nabi Ibrahim AS hendak dibakar oleh Namrus. Maka api telah dihidupkan, dinyalakan, menjulang-julang api. Kata, semua lembah kawasan ni ialah tempat bakaran api. Sebab tu tuan-tuan yang mulia, kalau kita tengok tempat ni, kita akan tengok ada kesan-kesan bakaran yang masih ada, Masya Allah. Dan tuan-tuan, Masya Allah, tempat Nabi Ibrahim dilontak itu di atas sana. Kalau kita tengok, di sana ada tiang. Yang bercahaya. Tiang yang bercahaya tu, okey, itulah dia manjenik yang digunakan untuk lontar Nabi Ibrahim. Kenapa dia nak kena lontar daripada atas? Sebab ni semua lembah ni adalah api. Sebab bahkan Nabi Ibrahim AS. Dan tempat Nabi Ibrahim jatuh di tepi sini, tuan-tuan. Sebab tu kita tengok di sini ada macam kasir. Di situ tempat Nabi Ibrahim AS telah jatuh. Dan kata ulama, di situlah Allah SWT telah Nabi Ibrahim jatuh, Allah perintahkan kepada api, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim, wahai api siap-siap kepada Ibrahim AS. Jadi ulama bagi tahu perintah Allah Taala mengikat tangan dan kaki Ibrahim, tapi tak bakar walaupun serai berumur Ibrahim AS. Kita tahu, masya-Allah, kita dengar lagi penjelasan daripada Maulana kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita dah dengar daripada Ustaz Farhan yang bagi tahu Namrus ataupun setengah riwayat kata Namrud, tapi terkenal termasyhur di sisi kita Namrud, tapi sebenarnya ada riwayat Namrud. Jadi Namrud ni walaupun bijak, tapi dia bijak tak di sana. Jadi dia hanya bijak atas dunia saja. Jadi sebab tu walaupun dia bijak,
tetapi menghinakan dia. Bukan semua orang bijak boleh jadi mulia. Ada orang bijak jadi hina. Macam Namrus tak ada satu orang pun yang sanggup menamakan anak dia sebagai Namrus. Ada tak dalam dunia ni? Walaupun orang kafir, kalau namakan anak dia, dia pun tak sanggup dinamakan Namrus. Kerana Namrus tu nama dia pun hina. Sebab apa hina? Kerana dia menghina agama Allah. Dia menghina Nabi Allah. Sebab tu dia tak sanggup bila dia mengaku ana rabbukumul a'la, dia mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Sebab tu kalau siapa yang kata ada lebih berkuasa daripada dia akan bunuh. Walaupun termasuk anak perempuan dia sendiri. Bila Ibrahim AS dicampak daripada Madinat tu, kenapa ni kayu dibakar ni kawasan ni. Kawasan ni dibakar dengan penuh kayu-kayan. Kayu-kayan semua dikutip, semua dibakar ni. Selama 40 hari, 40 malam. Jadi haba tu berkilo-kilo terasa. Sebab tu mereka nak campak Ibrahim AS tak boleh daripada tempat rendah. Di tempat tinggi, mereka buat benteng lagi. Kemudian ada Madinat tu, daripada jauh mereka lontarkan. Masuk ke dalam jatuh ke sini. Itu yang jadi tasik. Jadi serpihan kayu-kayu yang dibakar itulah yang jadi ikan menurut satu riwayat. Itu wallahualam. Kita tak heran lah kalau jadi ikan pun. Kalau kita kat Malaysia, kita korek buat apa ni, ambil lombong tu, mana ada apa, lombong dah korek, jadi ada ikan tak. Ada sekarang kita ada boya pula. Tu tak mustahil lah ni kan. Jadi kita tengok, jadi keluarlah ikan-ikan. Ikan tu sampai sekarang macam-macam ikan. Tak tahulah yang nenek dia ada mana meninggal ke apa, tapi terlalu banyak. Dan orang sini pun tak akan makan. Dia anggap ikan suci. Dan bila Ibrahim dicampak, anak Namrus, anak Namrus iaitu Zaliha, Ain Zaliha. Jadi Zaliha tu dia nampak Ibrahim AS diberi pertolongan, dia terus beriman dengan Allah. Dia kata bapa aku bukan Tuhan. Jadi Namrus tak kira walaupun anak dia telah mengkhianati dia, dia sanggup menolak anak dia juga. Anak dia pun jatuh, itulah tempat dia menangis, dia dirikan Ainuz Zaliha. Ainuz Zaliha sampai sekarang. Jadi kita tengok tempat-tempat ni menjadi iktibar bagi kita supaya kita dapat bawa dalam penghidupan kita. Mana orang yang walaupun dia bijak, akhir kematian Namrus yang kita selalu dengar kisah masyhur, mana seekor nyamuk saja masuk dalam hidung dia. Jadi dia tak boleh buat apa. Jadi dia terpaksa ketuk kepala dia dan nyamuk tu gigit otak-otak dia. Jadi siapa yang nak menziarahi Namrus laknatullah alaih, maka terpaksa buka kasut, ketuk kepala dia. Semua orang nak ziarah, ambil kasut, ketuk sampai dia mati, dan ketukkan tempat yang paling hina dia letak di atas kepala dia. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan kami dapat ziarah ni, tempat ni, sebab kita tahu pengajaran bagi orang yang ingkar kepada Allah. Jadi kita mudah-mudahan kita mau taat pada Allah lebih pada tu. Walaupun apa jadi, macam mana ditunjuk oleh Ibrahim AS, walaupun akan dibakar. Dan tempat yang dibakar oleh yang dicampak dan bakar, bila ditanya kepada Ibrahim AS, Allah bagi nusrah ghaibiyah. Dia hantar kursi, dia duduk, buah delima datang. Dia makan buah delima tu mengalirkan air tu. Jadi punan dari tasik ni. Dan tasik ni bukan air ni saja, dicampur dengan air daripada sungai Furat. Yang mana tadi kita berada sana, mana air sungai Furat bercampur dengan air sungai Dajlah. Yang satu sungai Dajlah ke arah Iraq, sungai Furat ke arah Syria dan masuk kawasan sempadan sinilah. Jadi ini bercampur dengan ni. Wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah bagi. Kita dengar cerita daripada Ustaz Mansur tadi, riwayat sekali. Jadi apabila Sayyidina Ibrahim AS nak dilontar dengan menjanit tadi ke dalam api, maka malaikat telah datang untuk membantu dia, untuk padamkan api di depan dia, untuk padamkan api dan nak bawa malaikat angin untuk bawa dia keluar api tadi. So Hadrat Ibrahim AS kata, amma ilaika fala. Dengan kamu, amma ilaika, untuk mendapat bantuan daripada kamu, falah, terima kasih je lah. Nabi Ibrahim orang yang mana, Nabi yang mana yakin hanya 100% kepada Allah. Dan Allah SWT nak ditunjukkan di sini, mereka yang yakin 100% pada Allah, Allah tak gunakan asbab untuk hilangkan api tadi, untuk turunkan hujan, untuk matikan api, tidak. Allah sebagaimana Allah Taala telah berfirman, ya nar, wahai api, kuni, sejuklah kamu, bardan, sejuklah kamu. Ulama tafsir mengatakan bila kata bardan tu, Nabi Ibrahim menggigil dalam api. Sejuk. Maka wasalaman, sejuk macam air condition. So Nabi Ibrahim jatuh, dan disitulah sebagaimana yang diceritakan oleh Ustaz Mansur tadi, Allah Subhanahu Wa Taala telah keluarkan satu mata air. Di situ Nabi Ibrahim akan minum daripada mata air tadi,
dan Allah tumbuhkan satu pokok. Setiap hari Nabi Ibrahim AS akan makan pokok delima itu. Dan bukan setakat itu, dalam riwayat mengatakan apabila orang tengok Nabi Ibrahim tidak terbakar dalam api, mengikut tengok Nabi Ibrahim tak terbakar dalam api, maka dia kata, ya Ibrahim, adakah kami boleh jadi macam kamu? Maka di situ Nabi Ibrahim dakwah lagi. Ucaplah kamu la ilaha illallah. Maka kamu ucap kalimah la ilaha illallah, Allah akan jayakan kamu. Dan setelah diucap kalimah la ilaha illallah, dia masuk di kalangan mereka tak terbakar juga. Allah. Macam mana Nabi Ibrahim AS. Jadi bukan Allah SWT tunjuk saja kepada Sayyidina Ibrahim, tetapi Allah tunjuk juga pada pengikut-pengikutnya. Tapi kita dengar tadi, anak dia Zulaikha terbakar. Jadi bermakna terbakar ke tak terbakar tak jadi masalah. Yang paling penting perintah Allah. Kalau kita taat Allah, man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Siapa taat Allah saja, tak kiralah dia diuji atau dia beri kesenangan atau kesusahan, tapi sesungguhnya dia mendapat kejayaan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk pada kita untuk kita beramal dengan perintah Allah dan untuk kita yakin semata-mata kerana Allah. Dan siapa saja yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri bantuan terus. Dan Allah SWT tak perlu menggunakan asbab. Di situ Allah turunkan kudratullah. Sebab itu kita dapat bantuan melalui asbab. Dan satu lagi dengan kudratullah. Ma'iyatullah, kudratullah. Masyiatullah, kehendak Allah. Maka datanglah kudrat Allah. Dan Allah berkata kepada api, sejuklah kamu. Maka api marak menyala untuk orang lain, tapi sejuk kepada Sayyidina Ibrahim AS. Itulah kekuatan dakwah dan kekuatan mengajak manusia kepada Allah SWT. Nampak dalam kekuatan tu, kekuatan dakwah, walaupun nampak dia dihina, diuji, tapi menyebabkan asbab hidayah pada orang lain. Ribu-ribu yang tengok tu semua dapat hidayah. Allah Akbar. Itu Namrud tak tahu nak buat apa tu. Paling hina dia. Allah Akbar. Semoga Allah SWT teruskan kita dalam buat kerja agama ni, insya-Allah. Jadi majlis itu ialah elastik sebenarnya. Jadi kita tak faham majlis tu elastik, tapi tali elastik tu dah tak ada tu. Itu tempat dalam masjid tu elastik. Kalau orang bersama Allah Taala dengan Tuhan kamu, maka apa yang berlaku, Allah Taala hantar nyamuk dia, tuan-tuan. Jadi Namrud dengan tentera dia datang, tengok gelap gelita, masya-Allah. Dan pernah juga berlaku Namrud ni, dia buat apa? Dia buat tangga, dia kata nak pergi jumpa Tuhan Ibrahim AS. Jadi tuan-tuan, ni antara benda-benda kebodohan yang Namrud buat. Sebab itu kata ulama, kadang-kadang orang yang terlampau pandai ni nak tunjukkan terlampau pandai, akhirnya nampak kebodohan sebab manusia ni tidak sempurna. Dan tuan-tuan yang mulia, kisah yang Tuan Guru Maulana ceritakan tadi, bagaimana nyamuk dia telah masuk dan makan otak dia, dan akhirnya kata ulama, lepas Namrud ni mati, nyamuk tu telah keluar. Dan nyamuk tu sebesar burung, kata ulama. Nyamuk sebesar. Sebab tu dalam hadis Tirmizi, kata ulama, relate daripada kisah tu, kisah sirah tadi dalam hadis Tirmizi, bagi tahu bahawa dunia tak dinilai walaupun sebelah tempat nyamuk. Kata direlatekan dengan kisah tentang nyamuk yang telah makan otak Ibrahim alaihissalam, makan Namrud, otak Namrud tadi. Kita insya-Allah kita akan bagi tengok di Tasik tempat Nabi Ibrahim jatuh waktu dilontarkan tu. Ni semua tempat bakaran, tapi tu tempat Nabi Ibrahim jatuh. Daripada rekan-rekan tu, kata ulama, telah bakaran tu telah jadi ikan yang tak ada kat tempat lain, dia dekat sini. Di sini memang tak boleh ambil lah ikan tu sebab peraturan negara sini kalau ambil memang kena tangkap. Jadi sebab tu tak pernah siapa-siapa pun ambil. Dan kita akan tengok tempat Zaleha, anak Namrud yang dibuang dalam api dan dia terbakar. Ada tempat tu dipanggil Ain Zaleha sebab mata air Zaleha, insya-Allah. Tempat anak Namrud dilontar setelah dia beriman dengan Nabi Ibrahim AS, beriman pada Allah dan beriman dengan Nabi Ibrahim AS. Inilah Ain Zaleha yang dia sudah dilontar di dalamnya selepas itu. Ini jadi mata air. Besar-besar ni malam. Jadi kita tengok besar sehari bawah ni kan, kita dah tengok dah sesuai ikan dia. Masya Allah.